Stesen Janakuasa Hidro Tenom Pangi SJHTP kini beroperasi sepenuhnya. SJHTP mengalami kerosakan akibat bencana banjir dan tanah runtuh pada Oktober 2022. Jadi dengan adanya 66 megawatt bekalan elektrik yang dibekalkan kepada grid Sabah Electricity, kita jangkakan keadaan elektrisiti di Sabah, terutamanya di Pantai Barat, akan jadi lebih stabil. Menjelang Julai tahun ini, reserve margin ataupun JIDAR akan melebihi 20%. Dan kita berharap target untuk mencapai JIDAR simpanan 30% itu dapat kita capai sebelum 2030 nanti. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya turut menzahirkan penghargaan kepada Sabah Electricity dan semua pasukan termasuk vendor terlibat dalam usaha membaik pulih operasi SJHTP. Dalam pada itu, Datuk Shah Hilmi memaklumkan SJHTP mengalihkan aliran semula jadi sungai melalui terowong untuk memutarkan turbin bagi menjana tenaga. Ia sekaligus menepis dakwaan bahawa SJHTP menjadi punca banjir di kawasan Tenom, Beaufort dan kawasan sekitar. Sementara itu, dalam ucapannya, Datuk Shah Hilmi memaklumkan kerajaan negeri komited tingkatkan kualiti bekalan elektrik dengan kerjasama strategik bersama Kerajaan Persekutuan. Ia sejajar dengan peranan Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS yang digariskan dalam Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040. Sebanyak 102.9 juta ringgit diperuntukkan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra bagi projek pengukuhan bekalan elektrik tahun ini. Selain itu, pelbagai usaha dan inisiatif pembangunan telah dilaksana bagi menjamin kehidupan rakyat yang lebih selesa. Antaranya projek hidroelektrik Ulu Padas yang dijangka siap pada tahun 2029 akan membantu memenuhi permintaan tenaga yang meningkat di Sabah. Datuk Shah Hilmi berkata kadar jidar simpanan tenaga Sabah akan ditingkatkan daripada 12.4% kepada 20% menjelang Julai tahun ini melalui pelbagai langkah mitigasi interim dan laluan pantas yang telah diluluskan Majlis Tenaga Sabah. 4 projek menaik taraf kemudahan pelancongan di Sabah telah diluluskan tahun ini. 2 projek itu di bawah pembiayaan Kerajaan Persekutuan berjumlah RM750,000, manakala 2 lagi menerusi pembiayaan Kerajaan Negeri berjumlah RM500,000. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu berkata, projek ini adalah sebahagian daripada inisiatif kerajaan negeri dalam memastikan Sabah bersedia sepenuhnya menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Usaha itu selaras dengan komitmen Sabah dalam memajukan ekopelancongan mampan agar pemeliharaan alam sekitar dan pembangunan ekonomi bergerak seiring. Datuk Christina berkata, Pusat Pemeliharaan Orangutan Sepiluk adalah antara pusat pemulihan orangutan tertua di dunia dan telah menarik pelawat dari seluruh pelosok dunia sejak dibuka pada 1964. I hope that the government agencies as well as the owner are able to continue to upgrade and protect these wildlife animals. I urge the visitors, tourists, whether from far or from near, to continue supporting these agencies so that we are able to grow with more confidence. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat serta meninjau projek penaiktarafan fasiliti pusat pelancongan di Sandakan. Akta Ordinan Buruh Sabah Pindaan 2025 yang berkuat kuasa 1 Mei lalu bakal memberi manfaat kepada 2.1 juta pekerja di Sabah. Ia bagi memberi faedah serta menjaga kebajikan pekerja di bawah agensi awam dan swasta. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Seri Rosli Isa berkata, dengan pindaan ini ia mampu menaikkan imej negeri Sabah dalam menangani isu hak kemanusiaan, hak pekerja, penghapusan diskriminasi dan membasmi buruh paksa dan buruh kanak-kanak. Ini merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan bagi negeri Sabah dan terima kasih tidak terkira kepada Kementerian Sumber Manusia dan juga kepada Kerajaan Negeri Sabah atas kerjasama yang telah diberikan sebelum ini sehinggalah dia dapat memberi peluang yang begitu banyak kepada di bawah ordinan ini kepada pekerja-pekerja khususnya dan juga pihak majikan.
Beliau ditemui media dalam konvensyen Tripartiti Perburuan Sabah Akta Ordinans Sabah Pindaan 2025 sempena jelajah pendidikan perburuan Siri 1 di Kota Kinabalu. Pindaan ini melibatkan penstrukturan semula 41 fasal sedia ada dan 23 fasal peruntukan baharu. Seramai 1,600 peserta terdiri majikan, pekerja dan pelajar institusi pengajian tinggi menyertai jelajah pendidikan pemburuhan anjuran Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah sehingga 21 Mei depan. Pelepasan disempurnakan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah Datuk Seri Rosli Isa. Salah satu program yang diluncurkan pada hari ini ialah siri penjelajahan konvoi pendidikan kepada seluruh tim melibatkan pihak majikan, pihak kerajaan dan juga pihak pekerja akan melalui daripada Kota Kinabalu terus ke Sandakan, diikuti dengan beberapa daerah lain dan akan berakhir di Tenom selama 7 hari. Dalam pada itu, JTK Sabah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi capaian bersepadu pengurusan penggajian pekerja bukan permastautin INORIS dengan 7 agensi kawal selia yang terlibat. Ia memberi akses kepada agensi terlibat untuk memperolehi data berkaitan dalam memudahkan pelaksanaan dasar. 92 pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menerima watika pelantikan rasmi. Ia merupakan usaha kerajaan bagi memperkasa kepimpinan akar umbi serta memperkukuh pembangunan luar bandar. Kita ingin melihat pengurusi JKK ini memainkan peranan yang penting dalam menjayakan perancangan besar kita untuk membuat perubahan di Kiulu ini, transformasi di Kiulu ini sejajar dengan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Datu Johnston berkata dalam usaha meningkatkan keberkesanan kepimpinan JKKK, Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan menyediakan pelbagai kursus relevan. Jabatan Peguam Besar Negara kini dalam proses menggubal beberapa undang-undang, antaranya pindaan enakmen Cukai Jualan Negeri Sabah 1998, enakmen Mahkamah Anak Negeri dan enakmen Perubahan Iklim. Pindaan enakmen Cukai Jualan Negeri Sabah 1998 bagi mengukuhkan pelaksanaan dan hasil kutipan cukai jualan negeri. Selain itu, jabatan turut meneliti enakmen Mahkamah Anak Negeri yang baharu bagi memperkemas struktur dan peranan institusi itu serta merangka enakmen Perubahan Iklim yang memberi fokus kepada pengiktirafan dan perlindungan hak karbon negeri. Peguam Besar Negeri Sabah Datuk Brandon Kitso memberitahu demikian semasa kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Kunjungan bertujuan menyatakan komitmen jabatan dalam memberi nasihat undang-undang yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab Yang di-Pertua Negeri termasuk isu di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Very pleased and glad to have this opportunity to meet with His Excellency Tun and to also ensure that we have a role that is supportive of His Excellency Tun as well as the State Government of Sabah. Mahkamah Tinggi Tawau menetapkan 11 Jun depan untuk keputusan kes 13 pelajar Kolej Vokasional Lahdatu yang didakwa membunuh rakan sekolah mereka Muhammad Nazmi Aizat, Muhammad Nazrul Azwan tahun lalu. Hakim Datuk Duncan Sikodol menetapkan tarikh tersebut pada prosiding semalam. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nurdislah Abdul Latif memohon masa untuk pihak pendakwaan membalas hujahan daripada pihak pembelaan. Pada 28 Februari lepas, Datuk Duncan memerintahkan 13 remaja berusia 16 hingga 19 tahun untuk membela diri atas pertuduhan bersama-sama membunuh Muhammad Nazmi Aizat 17 tahun di bilik asrama 7 Resak dan 5 Belian di Kolej Vokasional Hadatu pada 9 malam 21 Mac hingga 7.38 pagi 22 Mac 2024. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman mati atau penjara 30 hingga 40 tahun serta tidak lebih 12 sebatan jika sabit kesalahan.
Pada 15 April lalu, pasukan pembelaan menutup kes mereka selepas memanggil 18 saksi memberi keterangan pada perbicaraan peringkat bela diri dan kesemua 13 remaja terbabit memberi keterangan bersumpah di kandang saksi. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.